KPM. Hari ni boleh apa aku dekat set mana ni? Betul ke set Mahir macam ni? Wow. Kejap, ni lukisan siapa yang lukis ni? Cantiknya. Ni kalau pergi galeri seni je nampak jumpa gambar-gambar macam ni. Wow. Siapa yang lukis ni? Macam Langkawi. Tapi gambar ke lukisan ni rasa macam yelah lukisan lah. Wow, bertuahnya hari ni dapat tengok lukisan yang cantik-cantik macam ni. Betul lah, hari ni lah kita akan belajar tentang pendidikan seni visual. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Bersama saya Irfan Syamil, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, kita akan bersiaran pukul 2 sehingga 3 petang dan Irfan akan menemani anda. Kalau tadi kita nampak ada banyak lukisan kan? Dan tentunya hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan seni visual untuk menengah atas. Dan agak-agaknya lah, siapa guru yang akan mengajar kita hari ini? Dan yang menariknya bukan seorang, tapi 2 orang guru akan menemani kita. Kalau nak tahu, saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Marhanim dan juga Cikgu Andilawati. Datang jauh Cikgu. Boleh tak kita berkenalan dulu dengan Cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Saya Cikgu Marhanim binti Abdul Razak dan rakan saya Cikgu Andilawati Kamari binti Bahrum. Boleh panggil saya Cikgu Ann. Cikgu dan Ann. saya Cikgu Hanim. Okey, baiklah. Tadi kita nampak dekat video profil tu yang Cikgu ni mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Jadi boleh tak Cikgu ceritakan sedikit? Okey, baiklah. Saya merupakan cikgu yang telah mengajar sekolah menengah selama 23 tahun. 23 tahun. Dan mengajar pendidikan seni visual. Sepanjang tahun pengalaman saya menjadi guru. Saya memang mengajar pendidikan seni visual. 23 tahun mengajar pendidikan seni visual. Sangat banyak pengalaman. Baiklah, Cikgu. Macam mana pula dengan Cikgu? Ada tak pengalaman Cikgu yang 23 tahun juga ke macam mana? Saya telah mengajar pendidikan seni visual sepanjang tahun 20 tahun. Daripada tahun 2000. Baik, nampak tak? Dua-dua cikgu kita pada hari ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam pendidikan seni visual. Dan sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa, saya ingatkan anda untuk sentiasa mematuhi SOP. Pertama sekali, saya minta cikgu untuk menggunakan hand sanitizer. Silakan, Mas. Okey. Ini untuk cikgu. Terima kasih, Irfan. Dan untuk cikgu Ann pula. Baiklah. Dan Irfan pun nak pakai juga sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jadi kita kena sentiasa mematuhi SOP. Okey, bila kita dah gunakan hand sanitizer, apa kata kita buka pelitup muka? Barulah nampak muka cikgu-cikgu kita hari ini. Okey. Baiklah, Irfan. Dan kita kena simpan di tempat yang disediakan sebab lepas ni kita nak pakai balik. Betul tak cikgu? Okey, betul Irfan. Baiklah. Irfan sudah bersedia. Cikgu-cikgu dah bersedia belum? Okey, Cikgu Hanim dah bersedia. Cikgu Ann macam mana? Okey, baik. Nampaknya Irfan dah bersedia, cikgu-cikgu pun dah bersedia. Kita mulakanlah kelas kita untuk hari. Cikgu Hanim, apa yang kita akan belajar sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau kita tengok kiri dan kanan kita, ada pelbagai karya. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi kepercayaan kepada Cikgu Hanim dan Cikgu Ann dalam untuk membincangkan tajuk catan kita pada hari ini. Catan? Sebenarnya kiri dan kanan kita ni
adalah catan, Irfan. Bukan lukisan, cikgu. Bukan. Sebenarnya, catan dan lukisan mempunyai perbezaan yang jelas. Kalau kita tengok kan, orang-orang di luar sana selalu bercakap, lukisan, macam Irfan tadi cakap. Macam saya. Lukisan. Tetapi semua penonton dan pelajar-pelajar, murid-murid sekalian, sebenarnya lukisan dan catan mempunyai perbezaan. Okey, saya memberi definisi yang ringkas tentang apakah itu catan. Silakan, cikgu. Catan kalau kita tengok ya, kalau di sini, okey, karya di sini. Catan bermaksud sebuah hasil karya yang menggunakan media basah sebagai media utama dalam penghasilan. Okey. Media basah tu seperti cat air, cat minyak, akrilik. Kan basah tu semua, Irfan. Betul, cikgu. Okey, baiklah. Bila kita sebut catan, dia berbeza dengan lukisan. Kalau kita tengok, apakah yang dimaksudkan dengan lukisan? Lukisan merupakan sebuah karya yang menggunakan media kering sebagai media utama. Contoh media kering, apa tu, Irfan? Media kering saya tahu. Pensel color? Warna pensel. Okey, Cikgu N, apa lagi? Apa lagi, cikgu? Oil pastel. Ya, oil pastel wow. ataupun oil pastel. Biasa kita sebut Crayon. ya, crayon. Crayon. Okey. Lama. Memang hebat cikgu-cikgu kita ni. Itulah yang dikatakan perbezaan antara lukisan dan juga catan. Okey, cikgu. Sekarang ni kita dah tahu definisi catan itu apa. Dan saya nak tanya cikgu lah, setiap benda pasti ada sejarahnya. Betul tak, cikgu? Betul, Irfan. Jadi saya nak tanya, untuk catan ni ada tak sejarah yang spesifik yang boleh kita ceritakan kepada semua penonton di rumah? Okey, sudah tentu. Sebenarnya, catan mempunyai sejarah yang begitu panjang. Untuk menengah atas ya, Irfan, tingkatan 4 dan 5, kita lebih merujuk kepada seni catan di barat. Di barat, ya? Ya, Okey. sebenarnya seni catan di barat melalui evolusi yang sangat panjang. Lama mana tu, cikgu? Beratus-ratus tahun. lama. Bukan setahun, 2 tahun, tetapi Okey. beratus-ratus tahun yang lalu. Okey, sejak abad ke-14. Abad ke-14, bukan ke waktu tu? Tahun tu. Kalau nak kira dengan jari, memang tak boleh lah, cikgu. Tak boleh nak kira dengan jari sekarang ni. Betul tak, Cikgu N? Ya, betul tu. Sebenarnya abad ke-14, sebelum itu lagi sudah wujud catan. Tetapi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita memberi fokus kepada aliran yang awal, iaitu kita sebut sebagai, Irfan sebut sama-sama saja. Okey, boleh. Renaissance. Renaissance, okey. Pandai Irfan ni. Okey. Baiklah. Okey. Zaman Renaissance sebenarnya, Irfan, ya, Cikgu N pun kita sama-sama belajar ya. Okey, sebenarnya pada zaman Renaissance ini telah bermula sejak abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16. Berapa ratus tahun tu? Dalam 200-300 tahun, cikgu? Betul. Ya. Sebenarnya, zaman Renaissance berlangsung selama hampir 300 tahun. Wow, lama sekali tu, cikgu. Lama kerana pada zaman Renaissance merupakan satu zaman kegemilangan seni di Eropah. Bukan setakat seni saja, Irfan, Cikgu N, tetapi melibatkan kegemilangan tiga bidang yang utama, iaitu Politik, ekonomi dan sosial. yes. Pandai Irfan memang A lah sejarahnya. Ini bakal pelukis ni ataupun bakal guru. Okey, cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin ada cikgu N nak cakap something ke? Okey. Ada apa-apa tak, cikgu? N, selain daripada aliran Renaissance, apa lagi aliran ya? Macam lupa pula saya. Okey, Cikgu N. Aliran yang ada pada seni catan di barat, contohnya ya, barok, rokoko, realisme, naturalisme, impresionisme, ekspresionisme, abstrak dan banyak lagi. Cikgu, kalau saya nak ingat kebalik, saya tak ingat dah. Sebab banyak susah nak sebut tu, cikgu. Memang banyak. Sebenarnya aliran ini, Irfan tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan aliran? Kita dah sebut Fauvism, Impressionism. Kita Realisme. sebut masalah sikit. Kan? Realisme. Apa tu sebenarnya aliran? Okey,
saya terangkan di sini sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan alirannya. Okey, aliran bermaksud jangka masa yang tertentu yang melibatkan gaya atau style dalam penghasilan karya seni catatan. Betul tak Cikgu Ann? Betul. Ya, Okey. itulah yang dimaksudkan dengan aliran. Baik. Itu saja cikgu untuk sekarang ni. Okey, itu saja setakat Okey, sekarang. baik. Tadi kita dah belajar tentang perbezaan lukisan dan juga catatan. Kita juga sudah belajar mengenai sejarah tentang catatan ini sendiri. Dan apa kata sekarang ni kita berehat dulu. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan Cikgu Hanim dan juga Cikgu Ann di studio. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita macam biasa, kita kena sentiasa patuhi SOP. Jadi Cikgu silakan. Saya nak sanitize lagi sekali boleh? Okey, boleh. Okey, baiklah. Okey. Cikgu Ann Okey, pula terima kasih. sama-sama dan Irfan pun macam biasa. Kena jaga SOP. Kalau tak, mungkin kita akan terkena dengan virus COVID-19. Kita tak nak benda itu jadi, okey? Baiklah. Kita tadi dah belajar mengenai definisi, sejarah dan juga perbezaan mengenai seni catatan dan juga lukisan. Wah. Kan? Dan sekarang ni pandai, kan dah dah pandai kan? pandai. Dan sekarang ni kita akan ke segmen seterusnya iaitu eksplorasi. Jadi Cikgu Hanim, apa pula yang kita akan buat sekarang ni? Okey, di segmen eksplorasi ini kita akan eksplor sebenarnya apakah bahan-bahan yang akan digunakan. Sebenarnya media, kita panggil dia, kita bukan panggil bahan tau Okey. Irfan, kita panggil dia media. Media. Dan teknik. Media dan teknik itu berbeza, Baik. Irfan. Okey, sebenarnya media bermaksud bahan ataupun medium ataupun bahan tara untuk menghasilkan catatan. Kalau kita tengok kan, Irfan, Ya. catatan di belakang ni nampak ke? Di sinilah. Okey, saya bila kita nak hasilkan catatan, Okey. mestilah ada bahan tara dia. Betul, Cikgu. Itulah kita panggil dia media. Okey. So media ni ada kat sini semua ni lah. Semua ni ada Okey. dua. Kita akan fokuskan dua tau. Okey. Yang pertama? Yang pertama, saya akan memberi penerangan secara ringkas tentang media cat minyak dan Okey. juga Cikgu Ann akan Saya akan menerangkan teknik yang mudah untuk diaplikasikan oleh murid melalui teknik cat air. Cat air dan juga cat minyak. Nampak tak? Dua-dua pakar kita dah ada. Apa kata? Kita mulakan. Okey. Irfan, cuba tengok apa di depan Irfan tu. Okey, sekarang ni Irfan dah nampak Kita minta macam... tolong cikgu, Irfan. Cikgu, saya rasa ni bukan sudu ke cikgu? Boleh. Bukan. Oh, bukan. Okey, Irfan, kita suruh Irfan pegang. Okey, boleh saya pegang Okey. sudu ni. Walaupun bukan sudu. Okey, sebenarnya itu bukan sudu. Okey. Okey, ini adalah alat dan bahan untuk menghasilkan catatan cat minyak. Dia ada, kita boleh gunakan berus. Okey, kita boleh gunakan, ini kita panggil dia pisau palette ataupun dalam bahasa Inggeris palette knife. Palette knife. Ya. Oh, bukan sudu cikgu. Bukan, Okey. jangan. Bukan pisau potong Okey. roti ya? Oh, bukan bisa potong roti. Tak boleh potong roti pakai ni. boleh. Ini Macam adalah sapu untuk jam kita kan? buat seni catatan. Ya, seni catatan. Okey, cuba Irfan angkat satu lagi alat dan bahan yang akan digunakan dalam cat air, cat minyak. Cat minyak. Tada. Okey. Ini kita panggil dia palette. Ataupun tempat untuk membancuh warna cat minyak. Okey, Okey. Irfan, bukan pegang macam tu. Tak artis lah. Lepas tu pegang macam mana, cikgu? Macam ini. Okey. Alamak. Barulah gaya Macam Picasso lah, artis. cikgu. Okey, sebenarnya Okey. kita boleh gunakan cermin ataupun kayu sebagai alat untuk membancuh warna cat minyak. Okey. Dan ada dua benda penting lagi. Okey. Di sini dalam botol tu. Cuba Irfan tengok. Cikgu, boleh tak Irfan nak minum dahaga lah cikgu? Tak boleh. Tak boleh. boleh? Nak kena rotan Irfan ni. Janganlah rotan saya pula. Okey, kenapa? Okey, Kenapa tak boleh? Sebenarnya, Irfan main Okey. sini, cikgu nak pegang. Silakan. Okey, sebenarnya cecair ini bukanlah air. Kerana cat minyak memerlukan kita akan mencairkan
menggunakan turpentine. Turpentine ataupun minyak linseed. Kita tak bolehlah cairkan guna air. Minyak kan, mana boleh bercampur dengan air. Betul lah, dua benda tak akan bergabung. Betul lah, cikgu. Okey. Dan yang terakhir, cuba tengok depan itu. Kita suruh Irfan angkat. Okey, apa yang Irfan pegang itu adalah cat minyak. Oh, inilah cat minyaknya. Ya. Okey. Cat minyak ni kalau kita nak pakai, kita tak boleh sesuka hati pegang macam itu saja kerana dia akan melekat di tangan kita. Jadi kita kena berhati-hati apabila menggunakan cat minyak. Baiklah. Okey. Sekarang Irfan, ni, cuba jenguk apa ni Irfan? Nampak tak? Cantik ni cikgu. Cikgu nak tanya ni, macam pelbagai teknik digunakan dalam lukisan yang ada kat depan cikgu. Wah, betul tak? Betul. Okey, baiklah penonton semua, murid-murid cikgu. Okey, cikgu nak terangkan, saya nak terangkan ya. Okey, teknik-teknik yang sering diaplikasikan dalam catan cat minyak. Sebenarnya dalam catan cat minyak terdapat pelbagai teknik. Tapi pada hari ini saya memberi fokus kepada 6 teknik. 6 teknik cikgu. 6 pun banyak cikgu sebenarnya. Banyak. Nak cepat ke? Nak slow-slow? Tak apa. Kalau ada rezeki kita akan sambung ke episod seterusnya. Untuk hari ini kita buat 6 dulu boleh? Okey, boleh. Okey. Macam mana Cikgu N? Boleh? Boleh. Okey, Cikgu N dah bagi green light. Silakan Cikgu. Baiklah Irfan. Okey, sebenarnya teknik yang pertama ini kita panggil dia teknik impasto. Teknik impasto ini menggunakan warna yang tebal dalam sapuan berus. Okey, teknik impasto ini banyak diaplikasikan dalam aliran ekspresionisme. Okey. Tadi kita sebut aliran kan? Betul. Kita hubung kaitkan. Okey, teknik yang kedua ialah teknik scumbling. Scumbling. Boleh ingat ke ni? Kita cubalah cikgu. Kita cuba. Okey, teknik yang kedua ialah teknik scumbling, iaitu teknik yang memberikan kesan yang lembut pada permukaan catan itu. Okey, patutlah nampak macam soft je kita punya lukisan ni dia kan cikgu. tidak menggunakan Catan, warna yang terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Itu kita panggil dia scumbling. Okey. Seterusnya, yang ketiga ini kita panggil dia teknik ala prima. Ala. Bukan dengan cikgu. Bukan dengan cikgu. Okey. Sebenarnya ala prima ini adalah satu teknik yang sering diaplikasikan dalam aliran Fauvism pada seni catan barat. Okey. Teknik ini adalah teknik yang spontan, ya. Teknik yang kita kata nak cepat. Jadi warna itu tidak diadunkan dengan begitu natural. Faham? Ya. Okey, inilah kita namakan dia teknik ala prima. Dan seterusnya, penat saya ni, Irfan. Okey, tak apa. Demi anak murid di luar sana. Demi saya juga yang baru nak belajar tentang kita punya seni catan ni kan. Silakan cikgu. Okey, teknik yang seterusnya kita nampak sapuan itu tidak disapu kiri dan kanan. Betul. Tetapi dia menggunakan teknik titik-titik. Ini kita panggil dia sebagai pointillistic ataupun pointillism. Dan seterusnya teknik glazing. Teknik glazing menggunakan warna yang nipis. Okey. Jadi kita menggunakan banyak turpentine ya dalam penghasilan teknik glazing. Dan yang terakhir, kita ada apa saya je? nak sebut ni. Okey, yang terakhir ialah teknik hard edge. Teknik hard edge ini kalau kita tengok imej-imejnya mempunyai sempadan yang kemas, yang tepat. Ya, inilah kita panggil dia hard edge. Okey, itulah 6 teknik dalam yang kita beri fokus dalam seni catan cat minyak. Baik cikgu, sebelum tu saya tanya sikit, apa perbezaan teknik scumbling dengan teknik glazing ni? Sebab cikgu cakap tadi kan memang dua-dua menggunakan lapisan yang sedikit sahaja. Okey, betul. Okey, terdapat perbezaan. Yang pertama sekali, teknik scumbling dia tidak menggunakan warna yang terlalu tebal tetapi tidak terlalu nipis. Tapi kalau glazing, Irfan, kita menggunakan banyak turpentine. Tolong angkat turpentine tu. Kita gunakan banyak turpentine, jadi hasilnya menjadi kesan seolah-olah lut sinar. Ya, dia teknik glazing ini tidaklah setebal
teknik scumbling. Okey, itu dia penerangan mengenai 6 teknik dalam seni catatan yang ada. Macam cikgu cakap tadi, kita ada banyak lagi tapi hari ini kita fokuskan kepada 6 saja. Nampaknya Cikgu Hanim, Cikgu Ann dah tak sabar-sabar nak teruskan dengan kita punya perbincangan. Jadi silakan Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan kepada saya dan penonton di rumah? Okey, pada hari ini kita akan membincangkan 3 teknik cat air yang mudah ya. Sebenarnya teknik cat air ini dia pelbagai. Okey. Cuma hari ini kita akan bincangkan 3 yang penting yang murid boleh aplikasi semasa penghasilan dalam lukisan SPM. Okey, jadi apakah 3 itu Cikgu? Okey. Mula-mula saya akan terangkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penghasilan seni cat air. Okey. Irfan ya. Mula-mula yang penting kita mesti ada air. Oh, air. Tadi lain Tadi kita ada turpentine untuk cat air. Memang guna warna air. Nampak tak? Itu perbezaannya, okey? Perbezaan cat air dengan cat minyak. Okey. Yang kedua mesti ada kain buruh. Okey. Kain buruh ya. Dan seterusnya warna. Okey, ini kita panggil warna poster. Okey, ini adalah warna air ataupun apa namanya? Kita panggil cat air. Cat air. Okey. Dan sponge ya, sponge. Okey, ini adalah palette, kita panggil palette. So palette ini tujuannya adalah untuk membancuh warna. Okey. Dan bekas air tujuannya adalah untuk membersihkan berus. Okey, so berus yang kita akan gunakan adalah berus bulat yang tajam. Okey. Okey, dan berus flat ataupun berus rata. Ya, okey. Okey, so di sini saya ada contoh, contoh-contoh 3 teknik yang saya bawa. Okey, salah satu contoh dalam cat air adalah basah atas basah. Basah atas basah. Macam mana ni Cikgu? Okey, basah atas basah ini, teknik ini sebenarnya sangat istimewa dan sangat dramatik. Wow, sebab dramatik bila kita sapu warna pada lukisan, sapuan warna yang ada di atas lukisan dia kita sukar dikawal. Jadi dia sangat istimewa. Okey, bagi saya lah. Catan, Cikgu Ann, catan. Hasil catan. Okey, minta maaf. Tak apa, kita sama-sama belajar. Ya, kadang-kadang Okey. cikgu pun tersasul kan. Betul. Tak ada masalah. Jadi Okey. teknik ini meninggalkan kesan yang lut sinar ya. Okey, dan teknik ini juga sesuai diaplikasikan untuk menghasilkan asap, awan, air laut dan pada objek ataupun persekitaran yang sesuai. Baiklah. Okey. Itu yang pertama ya, Itu yang basah pertama. atas basah. Yang kedua kita ada apa Cikgu? Okey, yang kedua adalah teknik kering atas kering. Kering atas kering pula. Okey, macam mana ni Cikgu? Kering atas kering. Jadi kering atas kering ini kesannya adalah Silakan Cikgu. kesannya adalah untuk memberikan lukisan itu nampak legap. Nampak legap. Kerana lukisan ini, kesan ini, cat air ini tidak banyak menggunakan air dan sapuan warnanya sangat tebal. Sangat tebal. Kita kurangkan air untuk kering atas kering. Walaupun teknik ini kita panggil cat air. Walaupun cat air. Walaupun cat air. Banyak catan-catan. Itulah. Dan yang nanti ketiga, saya tunjuk. kita ada apa pula? Yang ketiga adalah Allahuakbar. Okey, Apa maaf Cikgu? ya. Tak apa. Yang Tak ada ketiga masalah. adalah basah atas kering. Okey. Basah atas kering. So teknik basah atas kering ini adalah teknik yang kerap digunakan oleh murid dan pelukis di luar sana. Ya, kerana bila kita lukis, kita punya sapuan warna lukisan itu sangat tepat. Okey, warnanya kita boleh pelbagai, kita boleh memberikan dia tone. Okey. Jadi lukisan teknik ini menggambarkan imej yang tepat. Maksudnya kita boleh mengaplikasi pada alam benda, pokok, apa lagi? Apa lagi, Cikgu? Banyak benda. Kalau macam Banyak benda lah. kalau gunung ke apa ke kan? Okey. Saya nak tambah sikit Cikgu Ann. Ya. Okey, sebenarnya hasil lukisan kita lakarkan itu, kita panggil dia lukisan dan bila kita warna di atas permukaan tersebut, kita panggil sebagai Catatan. Okey. Pada awalnya sebagai lukisan, apabila kita mulakan mewarna semua akan jadi seni catatan. Ya, Okey. bagus. Cikgu, apa lagi yang cikgu nak terangkan untuk masa sekarang ni?
Itu sahaja dulu. Itu sahaja. Cuma saya nak tunjuk beberapa contoh Okey. hasil lukisan, hasil cat Catat. air. Saya selalu cikgu kadang-kadang dia termis. Iya, biasalah tu. Tak apa. Jadi saya faham dan murid-murid pun faham dekat rumah. Okey. Alright. Okey, yang saya tunjukkan ini adalah contoh cat teknik basah atas basah. Basah atas basah, Okey, ya. okey. Ini adalah basah atas basah. Ini juga basah atas basah. Okey. Okey. Alright. Ini adalah kering atas kering. Okey, kering atas kering. Okey. Okey, ini adalah teknik legap. Yang Okey. akhir sekali. Yang tadi tu kan. Ini adalah teknik legap. Okey, cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan sedikit. Apa perbezaan kepada ketiga-tiga teknik yang cikgu cakap tadi? Okey, perbezaan ketiga-tiga teknik ini adalah cara kita menggunakan media. Okey. So maksudnya basah atas basah dia lebih banyak menggunakan air. Betul. Kering atas kering dia tidak menggunakan air, mungkin sedikit. Okey. Basah atas kering maksudnya kertas lukisan itu kering tetapi warna itu dibasahkan. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Ann atas penerangan mengenai cat air tadi. Nampaknya kita sudah belajar mengenai teknik penggunaan cat minyak dan juga cat air. Dan kita akan berehat dulu. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni Irfan sendiri akan diajar dan dibuli oleh cikgu untuk mewarnai seni catatan kita. Dan kita berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Chef Irfan dan juga Chef Ann berserta Chef Hanem di studio sekarang ni. Hai Irfan. Kenapa tu Kita cikgu? bukan nak masak. Okey, Irfan ingat Irfan pakai apron ni nak memasak je. Iyalah, ke? selalunya kita pakai apron ni untuk memasak, betul tak Chef Ann? Betul? Tengok saya pakai apa? Amboi, Chef Ann ya? Okey, sebenarnya penonton semua, kita masih lagi berbincang berbincang tentang tajuk catatan. Bukanlah kita nak buat kek. Okey, kita masih belajar tentang seni catatan. Baiklah. Okey, cuba Jadi, tengok. Pakai apron Full bukan lama, main kan? ni. Kenapa ya? Agak-agaknya adik-adik semua, apa yang kita akan buat sekarang ni? Bukan memasak tapi kita akan mewarna dengan menggunakan teknik seni catatan. Jadi cikgu, mulakanlah kita punya kelas ni. Okey, baiklah. Sebenarnya tujuan, saya nak terangkan kenapa kita pakai apron ini. Betul. Ialah apron ini adalah langkah-langkah yang perlu kita bersedia ya sebagai langkah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan pakaian kita daripada terkena warna-warna ya. Okey. Kalau kita tengok Cikgu Ann, cuba tengok tangan Cikgu Ann. Sebenarnya Cikgu Ann ini dia memakai sarung di bahagian lengan sahaja untuk mengelakkan daripada tangan terkena warna. Okey, ini juga langkah untuk menjaga kebersihan macam biasa. Betul. Baiklah. Baiklah. Hari ini saya akan membuat demo ya. Demo menghasilkan catatan cat air yang mudah dan ringkas. Tapi saya tak naklah buat seorang. Takkan Cikgu Ann dengan Irfan tengok saja. Nampak tak Cikgu Ann? Kita kena bully lagi lah hari ni. Alang-alang mereka dah pakai apron itu, saya akan berikan seorang satu kertas lukisan untuk menghasilkan catatan cat air. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan kita punya sesi mewarna ni, apa kata kita jaga SOP sedikitlah. Okey. Gunakan hand sanitizer dahulu. Silakan Cikgu Ann, nampak tak? Kita dah bersedia ni nak kena bully hari ni. Tak sabar nak boleh. Ya, yang paling penting sekali kita kena jaga jarak sosial kurang-kurangnya 1 meter. Okey, nampaknya kita sudah bersedia. Jadi silakan Cikgu Ann. Okey, baiklah. Ini adalah kertas lukisan yang bersaiz A4. Okey. Saya akan melakar dengan ringkas. Saya tolonglah Irfan dengan Cikgu Ann melakar. Tapi lakaran saya hanya dimulakan dengan satu garis sahaja. Satu garis je? Ya. Tak membantu pun Cikgu. Okey, baiklah. Saya tolong garis.
Satu. Okey, satu untuk Irfan. Satu untuk saya. Terima kasih. Satu. Okey. Okey, tengok. Okey. Ini untuk Cikgu Ann. Okey, sama-sama. Hari ini Irfan, Ya, saya. kita akan menghasilkan gambaran senja. Gambaran senja. Ada matahari. Okey. Ada awan. Ada laut. Wow, cantiknya macam bercuti dekat Pulau Langkawi lah, Cikgu. Betul. Boleh. Okey. Lepas ni Irfan jangan ambil gambar asyik selfie saja. Lepas ni Irfan terus melukis dan mewarna, menghasilkan catatan. Kalau Irfan pergi Langkawi kan, Cikgu? Irfan Irfan duduk baring dekat pantai tu, melukis. Dah tak ada dah selfie semua kan? Okey, kita sama-sama tunggu. Okey, saya bagikan satu berus untuk Terima Irfan. Okey, satu berus untuk Cikgu Ann. Saya bagi Irfan yang ini. Cikgu nak tanya sedikitlah. Apa perbezaan kita punya saiz berus-berus ni, Cikgu? Okey, sebenarnya saiz berus yang kita gunakan ini mestilah bersesuaian dengan apa imej yang akan kita gambarkan. Kalau kertas ini saiz A4 sahaja, kita hanya menggunakan berus sekurang-kurangnya saiz 12. Okey? Tapi kalau kita gunakan kertas lukisan yang besar, takkan nak guna 12. Ya, tadi imej yang besar mungkin kita gunakan berus yang lebih besar. Okey, nampak tak? Dekat situlah kegunaan saiz-saiz berus yang ada ni sebenarnya. Okey, baiklah. Tak sabar ke? Tak sabar ni. Saya dah ready dengan apron semua ni. Cikgu Ann dah bersedia? Dah bersedia. Okey, terbaik. Okey, jadi kita akan menggunakan 3 warna sahaja. Di sini ada banyak tapi kita belajar asas kita hanya menggunakan 3 warna sahaja. Okey, yang pertama kita gunakan warna kuning. Warna kuning. Okey, warna kuning. Saya letak ya. Okey. Nanti Irfan boleh kongsi. Ada palette untuk Irfan tak? Adalah, Cikgu. Dah tersedia dah. Boleh. Okey. Saya akan letak kuning. Okey, Irfan letak kuning juga. Baik. Letak kat mana? Sini. Sini boleh. Sini. Yang tengah sayang. Oh, sini. Panggil sayang. Saya tak memang apa, anak selalu. murid kan? Anak Okey. murid. Dah, Cikgu? Okey tak? Cukup tak? Cukup. Baik. Okey. Inilah kita namakan guru penyayang. Ya. Barulah murid-murid suka nak masuk kelas. Kan? Jangan marah-marah selalu. Tak dengar elok. tu. Okey. Letakkan pada palette. Kat mana, Cikgu ni? Sini pun boleh. Okey, dan warna yang ketiga, kita gunakan warna biru. Warna biru. Okey, 3 warna ini adalah warna apa, Cikgu Ann? Warna asas. Warna asas. Daripada penggunaan warna asas, kita boleh menghasilkan beratus-ratus warna lain. Oh, lama. Itulah specialnya apabila kita menghasilkan catatan. Okey, silakan. Baik, Ifah letak sini warna biru. Okey, sudah. Okey. Dah ada 3 Irfan. warna. Baiklah, baguslah Irfan ni. Okey. Cikgu Ann, kita boleh mulakan? Boleh. Baiklah. Yang pertama, kita mesti ada air. Air kosong sahaja. Okey, kita akan letakkan dalam bekas. Okey, boleh pinjam bekas botol tu, bukan botol. Ni? Boleh. Okey. Okey, sebenarnya bekas ini akan digunakan untuk membasuh berus. Membasuh berus. Membasuh berus. Okey, kita tengok. Okey, itu yang pertama. Yang pertama. Tadi warna kan. Ini alat dan bahan. Okey, kita kena ada tisu. Kenapa ada tisu, Cikgu? Tisu ni digunakan untuk lap. Kita lap ataupun kita akan serapkan warna. Okey, saya bagi satu untuk Baik. Irfan. Thank you, Cikgu. Cikgu Ann dah bersedia dah satu. Okey. Nak kena buat apa dengan tisu ni, Cikgu? Sabar. Sedap Tak sabar ni. sabar ni anak murid ni. Okey, kalau boleh kita sediakan satu. Kena lipat, Cikgu. Lipat pun boleh. Okey, ikut Cikgu lah. Saya kan pelajar yang baik. Okey, satu tisu untuk lap dan satu tisu lagi untuk menyerap warna. Teknik lah ya nanti salah satu teknik dia. Dan satu tisu ni bersih, dia akan jadi bersih. Satu lagi dia akan kotor dengan warna Irfan lah. satu lagi nah. Terima kasih. Okey, Cikgu. seorang dua. Okey, ada 2 tisu ya. Untuk kegunaan yang berbeza. Iya. Baiklah, kita mulakan. Okey, sekarang ni
Okey, kita mulakan. Okey, saya buka. Okey, kita ambil berus ya. Ambil berus. Okey, berus ni kita boleh gunakan berus bermata tajam ataupun bermata rata. Bermata rata macam Irfan punya lah. Ya. Okey. Tapi pastikan apabila kita nak menghasilkan warna air, bulu berus ini mestilah lembut. Okey. Ya, barulah kertas kita tidak berbulu ataupun tidak rosak. Betul tak Cikgu Betul. Ann? Okey, Kalau kita faham. gunakan berus yang keras sesuai untuk teknik catatan cat minyak. Cat minyak. Okey. Jadi Irfan kena letakkan air sedikit lah kan, bagi lembut macam tu. Tak sabar lagi ni. Okey. Baiklah. Okey. Okey. Irfan, Ya, tengok saya. sama-sama macam mana Cikgu Hanim lukis Okey. menghasilkan catatan, mewarna macam mana. Okey, yang penting sekali ya, bila kita dah ada warna, boleh tak kita tolakkan sedikit Boleh. ni? Kita masih guna lagi kan? Betul. Okey. Okey, kita letak di sini. Okey, baiklah. Bila kita tengok, 3 warna ini boleh menghasilkan warna yang pelbagai ya. Okey, saya mulakan. Irfan tengok betul-betul. Okey, Tak betul baik. nanti. Macam mana Cikgu Ann? Ya. Nak denda ke dia? Boleh? Jangan dengar saya. Saya ni kan murid yang baik. Cikgu mungkin cikgu boleh kesana sedikit. Okey, boleh, kita boleh. sentiasa patuh SOP kan. Baik. Betul lah. Kadang-kadang terlupa Aduh, biasalah. Terlupalah. Okey. Okey, kita perlu ada jarak ya Irfan. Betul. Okey, minta maaf dah terlupa. Okey, sebenarnya untuk teknik mewarna, Irfan tengok betul-betul tahu. Okey, Sekejap lagi cikgu. Irfan nak buat. Alamak, berdebar ni. Kita ambil warna kuning, kita letakkan. Okey, kita akan mulakan dengan teknik basah atas Basah. Basah atas basah. Okey, kita ambilkan sedikit warna merah. Okey. Okey, jangan banyak, dia akan menjadi jingga. Oh, ya. faham. Okey, kita masukkan air sedikit macam itu dan kita kalau kita tengok pada kertas ini, okey, kita akan sapu. Wow, warna dia macam orange tak orange sangat, kuning tak kuning sangat kan? Ya. Okey. Campuran warna sangat penting supaya hasil kerja yang kita hasilkan itu nampak natural. Nampak natural, nampak seolah-olah hampir warna yang sebenar dalam persegi. Okey. Saya alihkan dulu lah. Okey, baiklah. Jangan jauh-jauh saya nak pakai. Okey. Tak ni tak boleh nak ni kan, nak letak air sikit. Betul. Okey. Okey, kita letakkan air, jarak. Ya, jarak Irfan. Okey, baiklah. Dan kita terus kepada warna merah. Okey. Yang lebih sedikit yang kita letak sini. Kita masukkan. Cikgu Hanim, Ya, saya ada persoalan. Boleh, Kalau boleh. teknik basah atas basah ni, boleh tak kita basahkan kertas dulu? Oh, boleh. Kita basahkan sebenarnya. kertas, kemudian kita ambil warna dan kita titik atas kertas yang sudah basah. Okey, sebenarnya tak ada masalah yang Cikgu Ann cakap itu, tetapi dia ada sedikit risiko kertas akan mudah berbulu dan akan cepat rosak. Nanti rosak lah kan kertas. Tapi kalau kita gunakan kertas yang tebal, tak ada masalah untuk menggunakan teknik tersebut. Tapi untuk hari ini kita belajar menggunakan teknik basah atas basah dahulu ya. Maknanya kita gunakan air sedikit sahaja, bukannya basahkan kertas terus. Betul tak? Ya. Tak salah sebenarnya, cuma kita implementkan yang mudah dan tidak mudah rosak lah ya permukaan. Dia tak nak ambil risiko lah cikgu kan. Ya. Mereka menunggu ni bila agaknya Itulah turn tu. mereka. Saya tak sabar ni. Okey, kita tengok dulu macam mana Cikgu Hanim warna ni. Okey. Cikgu tengah buat gambar apa ni cikgu? Okey, sebenarnya saya sedang menggambarkan cahaya matahari. Oh, cahaya matahari. Ifah ingat saya buat apa ni? Bukan harimau. Bukan Ifan. harimau. Okey, jadi bila sapuan berus ini ya, jangan ingin saya ingatkan, kita jangan sapu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Pada permukaan yang sama sebab akan menjadikan kertas kita mudah berbulu dan cepat rosak. Faham. Jadi kita sapu dan warna yang kedua tu kita letak di sebelahnya. Letak di sebelah. Start sebelahnya. Okey, sikit saja lagi. Sekejap lagi kita minta hos kita menghasilkan catatan. Okey, basahkan. Okey, Ifan kena tengok betul-betul, kena belajar dulu. Ya, Baru Ifan buat. Jangan risau, saya ada. Okey, nampak? Pakar kita ada. Okey, kita basuhkan berus. Kita lapkan dia.
Kemudian berus yang tisu yang bersih ini kita buat macam ni. Kita kita tekap macam ni supaya kita akan nampak kesan cahaya matahari yang memancar. Okey. Okey. Baiklah. Sekarang tibalah giliran Irfan dan Cikgu N akan menghasilkan Kita sudah sampai. seni catatan cat air. Okey. Dan sambil mereka menghasilkan catatan cat air, saya akan meneruskan mewarna awan biru itu. Ya, Okey, awan baiklah. biru lah. Awan ya, biru lah awan kan? biru. Okey. Okey, so Irfan dan Cikgu N boleh teruskan Okey, dengan hasil kerja. Okey. Sementara itu, ya, para penonton, nak buat macam mana? saya akan Bantuan. teruskan dengan Cikgu hasil berjarak sikit. kerja Okey. meneruskan penghasilan imej awan. Okey, Ya. warna kuning. Okey, Boleh, terima kasih. saya akan Cikgu akan sama buat awan, cikgu ya. Okey, kami akan mulakan dengan matahari lah. Ya, mulakan dengan matahari. Okey. Okey. Dah boleh mula, cikgu Boleh. Okey. Boleh. Basah atas basah. Okey. Ambil sikit. Ambil sikit. Okey. Kemudian Okey, mewarnalah mewarnalah. Okey, baiklah. Okey. Wow. Cantiklah warna ni, cikgu. Ini gabungan warna kuning dan merah tadi. Dia akan menghasilkan warna jingga. Warna jingga. Sebenarnya warna ni sangat universal. Betul. Jadi macam-macam warna ada. Okey. Okey. Kemudian kita ambil air. Cikgu, kenapa saya punya warna saya macam cerah sikit? Jangan risau, kita yang buat dia. Kita yang buat dia. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, jangan risau, kita yang buat. Okey, saya dah risau sikit ni. Jangan Takut risau. tak jadi. Tak apa. Okey. Think positif. Ya. Think positif. Ini sebab ini karya saya, betul tak? Mana boleh orang cakap apa? Ya. Pada peringkat permulaan, tak kisah Irfan kalau karya kita itu tidak begitu menarik ataupun tak begitu jadi. Okey. Sebab itulah kita namakan sebagai Tak sikit. proses belajar. Okey. Okey, mestilah dalam proses belajar, mestilah ada sedikit kesalahan, mestilah ada sedikit Letak air lagi, cikgu. yang betul dan tak betul dan sebagainya. Baiklah. Okey. Irfan pernah tak tengok ataupun pernah tak kalau di sekolah dulu kan, cikgu-cikgu tanya, okey, air laut berwarna apa Irfan? Biru, cikgu. Bukan Irfan, Ya. ini konon-konon cikgu dulu okey, dah. ya. Kamu mandi laut, badan kamu warna biru tak? Tidak. Habis kamu kenapa kata warna biru pula? Tak tahulah, cikgu. Saya nampak warna biru. Saya cakaplah biru. Okey, sebenarnya warna Ya. biru itu ada refleksi kepada awan. Kalau kita tengok ya, refleksi kepada alam sekeliling. Kalau air tasik warna apa Irfan? Kalau air tasik, kalau saya nampaklah dia macam warna hijau-hijauan sikit. Tapi adakah warna air tasik itu adalah hijau? Tidak, saya rasa ke? Macam mana, cikgu? Kenapa warna hijau tu? Kerana dia adalah pantulan daripada pokok-pokok yang sekeliling. Ya. Pokok-pokok sekeliling. Oh, macam alam tu sekeliling, ya. Sebab air ini umpama cermin. Cermin. Ingat tu adik-adik semua. Cikgu cakap tadi, air itu umpama cermin. Kalau sekelilingnya warna hijau, hijaulah yang kita nampak. Kalau sekeliling biru, birulah yang kita nampak. Betul tak? Okey, untuk langkah yang lebih baik sepatutnya kita lapik dengan kertas surat khabar atau dan sebagainya. Tapi tak apa, hari ini cikgu nak menceritakan dengan cepat dan dengan ringkas. Tapi pelajar ataupun murid di rumah jangan lupa kita lapik supaya menjaga kebersihan. Sebab juga kebersihan itu sangatlah penting. Ya. Ia mencerminkan personaliti kita masing-masing. Okey. Baiklah. Macam mana tu? Jangan lupa warnakan sekali air. Air bawah tu, cikgu. Lajunya. Cikgu mana boleh tinggal saya macam ni? Saya senyap dah habis. Irfan. Okey, dengar sini. Okey. Tak apa, itu dah proses belajar. Seterusnya sebenarnya, para penonton dan murid di luar sana, apabila warna, kalau kita tengok,
Okey, warna awan dan air ini siap, dia akan menjadi seperti ini. Oh lama, cantiknya cikgu. Okey. Cikgu yang buat ni? Mestilah. Okey, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kesan-kesan kembang ya, kesan-kesan seolah-olah menggambarkan awan itu nampak. Nampak. Okey. Ya cikgu. Sebelum kita sambung sebab saya terpesona. Cantik sangat lukisan kan? Tak apa, Cikgu Hanim dah tunjuk dia punya skin. Nak tanya pula Cikgu Anne macam mana pula? Apa hasil cikgu? Silakan. Okey, inilah hasil saya. Lama. Apa tak tu? Ya, cuma rasanya saya terlebih warna biru. Okey. Terlebih warna kuning. Mungkin dia punya refleksi air antara awan dengan air dia terlebih. Tak apa. Sebab excited sangat. Excited sangat. Okey, Mesti kita cikgu terus. nak tahu saya punya pula kan? Tapi... Okey, kita tengok. Tunjuk sikit kepada penonton di luar sana. Sebab Ifan pun baru hari ini belajar. Ya, kita baru belajar dalam 30 minit yang lalu. Jadi inilah hasilnya yang Ifan buat. Tak sempat nak buat yang bawah tapi bolehlah kan cikgu. Ya, okey, bagus. Ya, pada peringkat pertama kita patut puji ya Cikgu Anne. Ya, betul. Kerana Okey. dia telah mengaplikasikan teknik basah atas Basah. Okey, cikgu. Baiklah. Seterusnya, tak habis setakat itu Tak habis ya. lagi? Ada sedikit lagi. Tak apalah, saya akan teruskan hasil karya ini. Okey, kita akan menggambarkan pokok. Kalau kita tengok gambaran pokok ini menggunakan warna yang lebih gelap. Warna yang lebih gelap? Tapi kita tidak menggunakan warna hitam dalam Okey. catatan cat air. Kenapa kita tak gunakan warna hitam? Okey, kerana warna hitam ini merupakan warna yang sangat kuat. Jadi kita campurkan 3 warna, merah, kuning dan Biru. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak atas pembelajaran untuk segmen 3 ni. Irfan pun dah belajar benda baru, cara untuk mewarna menggunakan seni catan. Nampak tak ini antara hasilnya? Inilah kalau kita tengok Akhirnya cantik macam ni lah. Okey, terima kasih Cikgu Hanim dan juga Cikgu Anne. Apa kata sekarang ni kita nak berehat kejap. Irfan pun nak sambung lukis. Boleh. Kita berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Hanim serta Cikgu Anne di studio ini. Sekarang kita sudah sampai ke segmen terakhir tentang seni catatan. Nampaknya masa mencemburui kita dah nak habis dah. Aduh, hai. Okey Cikgu, sebelum tu saya dengar Cikgu Anne ada nak cerita sikit mengenai apresiasi pelajar. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah menghasilkan, Cikgu Hanim telah menghasilkan satu karya cat air. Jadi hari ini saya akan maksudnya saya akan buat apresiasi seni terhadap karya beliau. Okey, kalau kita tengok pada hasil karya, okey, terdapat beberapa elemen yang telah digunakan dan teknik salah satu contoh teknik adalah basah atas basah. Okey, teknik basah atas basah kita nampak pada awan dan air. Okey. Teknik seterusnya adalah teknik kering atas kering. Okey, teknik kering atas kering ini kita dapat tengok melalui pokok. Okey, imej pokok. Okey. Terdapat juga beberapa elemen yang digunakan iaitu jalinan dan bentuk. Kenapa kita guna jalinan dan bentuk? Supaya dalam karya ini kita nampak benda tu nampak macam realistik. Okey. Contohnya daun, okey, batang pokok, bukit, lepas tu dan rumput. Okey. Terdapat juga elemen prinsip rekaan yang telah digunakan Contohnya imbangan tidak simetri. Apa imbangan tidak simetri? Imbangan tidak simetri itu maksudnya dalam ruang sesuatu karya dia kiri dan kanan tidak sama. Okey, kalau kita boleh tengok objek dan latar belakang itu dia tidak sama. Okey. Teknik yang seterusnya, elemen yang seterusnya adalah elemen kontra. Kontra dari segi warna dan dari segi objek. Okey, kita nampak Dan satu lagi adalah harmoni.
Harmoni ini kita nampak daripada awan, refleksi melalui air. Okey. Kalau awan berwarna biru, kita nampak percikan air, dia punya bayang pantulan pada air ni pun kelihatan warna biru. Macam Cikgu Umar Hanim cakap tadi, sebenarnya air itu dia tidak berwarna. Dia berwarna kerana dia pantulan daripada alam sekeliling yang ada. Okey. Jadi macam mana Irfan? Okey, nampaknya karya yang telah dihasilkan ini sangat agung, ya. Banyak teknik dan juga elemen yang telah diguna pakai dalam menghasilkan satu karya yang sangat cantik ini. Nampak tak, dua orang yang bersama saya hari ini, cikgu kita sangat berbakat dan saya boleh kata pakar lah, ya, dalam bidang seni ini. Okey, terima kasih Cikgu Ann. Sebelum kita akhiri kita punya program, apa kata cikgu bagi sedikit kata-kata akhir kepada pelajar yang menonton di rumah? Okey, kepada pelajar, murid-murid yang berada di luar sana, sebenarnya teknik seni catatan ini sangat mudah. Okey, sangat mudah sebab kita menggunakan air. Okey, medianya pun senang untuk kita dapatkan. Jadi yang penting kita mesti berusaha dan rajin membuat praktikal. Itu dia. Jangan sesekali malas, ya. Kita kena rajin untuk sentiasa berlatih supaya dapat kita menggunakan kreativiti dalam penggunaan seni catatan ni. Supaya kita, Irfan pun akan berlatih lagi lepas ni dekat rumah. Ya, mesti. Irfan lebih mahir dalam bidang seni catatan ni. Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Ann lagi sekali. Dan kita sampai kepada Cikgu Nim kita pada hari ini. Okey, apa kata Cikgu rumuskan sedikit mengenai tentang pembelajaran kita sepanjang 1 jam ini? Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya saya boleh membuat rumusan yang ringkas je dalam tajuk seni catatan untuk menengah atas tingkatan 4 dan 5. Kita mempelajari teori yang berkaitan dengan aliran dan kita juga mengaplikasikan pelbagai teknik dan media, khususnya media catatan cat air, dan kita berfokuskan kepada kertas 2611 yang memberi fokus kepada penghasilan karya sewaktu SPM nanti. Okey, baiklah. Itu dia kata-kata daripada seorang guru yang telah pun mencurahkan ilmu secara banyak kepada kita semua. Okey, sebelum kita akhir program kita, Irfan ingatkan kepada semua untuk sentiasa patuhi SOP. Dan sebelum kita bersurai, cikgu, silakan guna hand sanitizer. Okey, silakan Cikgu Ann. Irfan pun nak gunalah. Baik, nampak tak hari ini bukan Irfan saja yang belajar, penonton juga belajar banyak mengenai pendidikan seni visual tentang teknik seni catatan. Nampak tak, kita belajar tentang sejarah, media dan juga kita telah pun melakukan demonstrasi mengenai penghasilan seni catatan itu sendiri. Irfan pun dah belajar, penonton pun dah belajar, dan apa kata kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru yang sentiasa bersama kami pada hari ini untuk memberikan input yang sangat menarik. Okey, baiklah. Dengan itu kita akan kembali pada esok hari pukul 2 hingga 3 macam biasa dengan topik yang berbeza. Kalau nak tahu apa, kena saksikanlah. Okey. Dengan itu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.